Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, kita berjumpa lagi dalam Santai Sejarah SPM. Hari ini kita nak tengok teknik menjawab sejarah SPM kuasai format sebenar. Jom kita bersama-sama. Okey, kita nak tengok macam mana menjawab soalan melalui kata kunci yang mudah. Kita imbas kembali video-video yang lalu yang telah cikgu janjikan. Cikgu akan menghasilkan video untuk menjawab soalan melalui kata kunci. Okay, kata kunci tersebut termasuklah senaraikan, mengapakah, buktikan, jelaskan, wajarkah, bezakan dan bandingkan. Okay, contoh soalan yang sering ditanya bagi kata kunci wajarkah. Kemukakan satu pendirian sahaja dan berikan alasan yang menyokong pendirian. Okay, contoh soalan, Pakatan Murni menjadi pencetus kepada kestabilan politik negara. Wajarkah pernyataan tersebut? 4 markah. Okay, macam mana untuk menjawab soalan wajarkah? Jom kita tengok bersama-sama. Okay, contoh jawapan yang cikgu kemukakan. Okay, kita perlu ada pendirian untuk dapat 1 markah. Kemudian kita ada fakta, kita ada huraian dan kita ada contoh. Jika anak murid berkebolehan, bolehlah masukkan inferen ataupun kesimpulan kecil. Okay, contoh jawapan, ya, Pakatan Murni pencetus kepada kestabilan politik negara kerana Pakatan Murni mementingkan semangat toleransi antara kaum Melayu, Cina dan India. Seterusnya, kepentingan semua kaum terpelihara kerana sebarang masalah diselesaikan secara damai dengan rundingan seperti isu berkaitan dengan kerakyatan. Hal ini membawa kepada keamanan negara. Okay, jika diperhatikan, tanda huruf yang berwarna merah merujuk kepada perkataan-perkataan yang mampu untuk membawa anak murid mengemukakan idea dengan lebih banyak untuk memperolehi markah, iaitu penggunaan kata hubung dan juga penanda-penanda wacana. Okey, kita tengok soalan yang sering ditanya yang lain. Soalan bezakan. Okey, huraian kehendak soalan bila dikata bezakan, calon kena kemukakan kelainan atau ketidaksamaan antara perkara yang ditanya. Contoh soalan, bezakan antara pilihan raya kecil PRK dengan pilihan raya umum PRU di Malaysia. Okay, peruntukan markah 4 markah. Okay, kita tengok macam mana cara menulis jawapan yang sepatutnya. Okay, mulakan dengan kata mula. Okay, PRK berlaku selepas salah satu Dewan Undangan Negeri atau DUN dibubarkan. Okay, kalau tengok di hujung ini, cikgu ada berikan markah. Manakala PRU diadakan selepas Parlimen atau Dewan Undangan dibubarkan. Okay, bila tengok kepada 2 markah yang pertama ini, adanya perbandingan serentak. Okay, ayat pertama menceritakan tentang PRK dan ayat yang kedua dengan menggunakan kata manakala menceritakan pula tentang PRU. Kita tengok pula perenggan yang kedua. PRK tidak mengikut jadual atau penggal, tetapi PRU diadakan secara berpenggal iaitu 5 kali setahun. Okay, sama juga bandingan serentak PRK dan penggunaan kata tetapi dan diikuti dengan fakta berkaitan dengan PRU. Okay, jadi anak murid akan dapat 2 markah dengan mudah. Dan perenggan yang ketiga, kita tengok PRK diadakan apabila terdapat kekosongan dalam mana-mana dewan sama ada Dewan Rakyat atau DUN. Sedangkan PRU diadakan bagi memilih ahli Dewan Rakyat dan DUN. Okay, penggunaan perkataan sedangkan menunjukkan yang calon tahu membezakan antara fakta berkaitan PRK dan juga fakta berkaitan dengan PRU. Okay, jika kita kira markah yang diperolehi oleh calon ini adalah 6, tetapi markah maksimum adalah 4, jadi dapat markah penuh 4. Okay, mudah saja. Jadi kita tengok contoh soalan yang sering ditanya.
Okay, yang menggunakan kata kunci bandingkan. Bila dikata bandingkan, apa yang dikehendaki untuk calon perlu kemukakan persamaan dan perbezaan antara perkara yang ditanya. Tetapi seandainya calon terlupa akan persamaan, teruskan dengan menulis perbezaan. Okay? Di antara soalan yang mungkin ditanya, bandingkan perjuangan antara Kesatuan Melayu Muda KMM dengan Kesatuan Melayu Singapura atau KMS. 4 markah. Okay, macam mana cara nak jawab? Kita tengok sama-sama. Okey, cikgu dah tulis di tepi ni, ada markah untuk persamaan, ada markah untuk perbezaan. Okey, kita mulakan seperti biasa. Kepala ayat dia, ayat permulaan, perbandingan perjuangan KMM dengan KMS ialah kedua-duanya berjuang menentang penjajahan British. Okay, bila kedua-duanya merujuk kepada KMM dan KMS. Okay, kemudian corak perjuangan KMM menggunakan kekerasan, manakala KMS secara sederhana melalui rundingan. Okay, penggunaan perkataan manakala tetapi namun menunjukkan yang anak murid tahu akan perbezaan antara dua perkara yang dibincangkan. Okay. Selain itu, KMM bergerak di seluruh semenanjung Malaysia tetapi KMS hanya aktif di Singapura. Okay, kesilapan ejaan di sini, aktif di Singapura. Okay, perkataan tetapi. Jadi calon dah dapat 2 markah kerana adanya bandingan serentak. Seterusnya, keahlian KMM terbuka kepada seluruh semenanjung, namun KMS hanya kepada penduduk Singapura sahaja. Okay? Jadi bila kita campurkan markah yang ada persamaan, ada perbezaan, jadi calon ini dapat kemukakan 7 fakta tetapi maksimum hanya 4. Jadi secara tak langsung calon cemerlang dapat markah 4/4. Okey, jadi itu tadi yang kita fokuskan, macam mana cara nak menjawab soalan wajarkah, bezakan dan bandingkan. Okay, diharapkan anak murid dapat memahami kehendak soalan. Anda pasti tidak akan sesat jalan dan akan dapat jawapan dengan cemerlang. Okay, dapat menjawab dengan cemerlang. Okay, kita akan berjumpa di lain siaran. Teruskan bersama kami dalam SPM Santai Sejarah. Semoga semuanya mendapat kebaikan dari perkongsian ini. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.